السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وكفى على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Sadaqallahul Azim. Yang dirahmati Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, ahli jangkauan masjid, semua hadirin muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dapat rahmat dan juga inayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke masjid pada pagi ini. Mudah-mudahan di sana Allah mengirakan sebagai amal kebajikan kita, amal ibadah kita, dan juga memberi ruang kita untuk kita mengikuti kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan keberkatan sentiasa mengelilingi hidup kita, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, bulan ni baru mula balik kuliah subuh. Tinggal lama dah. Maka dah buka cari jumpa ke tak jumpa tak mana dah. Baik. Sebagai mukadimah pada pagi ini, tuan-tuan, saya nak mengajak untuk sama-sama kita berkongsi berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi pihak lelaki tersebut ada bahagian yang telah ditentukan daripada harta peninggalan saudaranya ataupun pewarisnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi wanita perempuan juga pun ada bahagian yang ditinggalkan, iaitu harta waris yang ditinggalkan oleh keluarganya ataupun pewarisnya. Mimma qalla minhu aw kasur, sama ada boleh dapat harta itu dengan banyak ataupun sedikit. Nasiban mafruḍa, ketetapan ataupun dapat bahagian ini adalah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, saya sebut sebagai mukadimah pagi ini tuan-tuan sebab pada tahun ini saja saya terima ataupun saya diminta untuk membuat penilaian dan pengiraan berkenaan dengan harta faraid, tuan-tuan, lebih kurang dalam 30 tahun ini saja. Daripada 30 tu tuan-tuan, saya boleh sebutkan hanya 10 sahaja yang ketika minta untuk bincang, bila kita buat kiraan dan sebagainya, last sekali diambil tentang hukum faraid tersebut. Lagi 20 tu bila masuk kita cerita-cerita apa semua, last sekali macam mana, dia kata, "La Ustaz, hak faraid ni kami tolak tepi dulu, dan ni kami nak bagi sama rata, boleh tak boleh?" Maksud apa tuan-tuan? Apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, mereka hanya lebih menganggapkan itu hanya sebagai garis panduan, tapi bukan perlu diikuti.
Jika tidak, kenapa Allah sebut di dalam Al-Quran nasiban mafruḍa? Ini adalah ketetapan daripada Allah. Allah letakkan bila berlaku kematian suami mati, isteri dapat 1/4. Jika tidak ada anak, dada anak dapat 1/8. Kenapa 1/8? Sedangkan dia ni isteri si mati. Dia ada anak-anak yang perlu dijaga. Kenapa? Pasal di situ ada habuan yang nak diberikan kepada orang lain yang menjadi wali untuk menjaga isteri tersebut. Tanggungjawab dia. Siapa tanggungjawab tadi ni? Jika si mati, suami tadi mati, dia ada ayah, maka isteri ni ada pak mentua. Pak mentua dia tu menjadi tanggungjawab untuk jaga ni menantu dia. Kenapa macam tu Ustaz? Pasal pak mentua dapat 1/6 daripada harta. Banyak pada isteri. Pasal apa dapat 1/6 banyak pada isteri? Yang pertama pasal pak si mati, pak kandung si mati. Yang kedua menjadi tanggungjawab pak mentua tadi ni untuk menjaga menantu dia tadi ni. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita ada menantu perempuan, tiba-tiba anak kita mati, menantu tu jadi bekas menantu ke memang menantu kita? Menantu kita juga ke bekas menantu? Menantu. Sampai bila menantu tu? Sampai mati. Jangan nak panggil bekas menantu. Kau tengok, oh Alhamdulillah anak aku dah mati. Tengok menantu aku comel ni, kau boleh kaku. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Maka hukum tadi ni lah. Maka tanggungjawab pak mentua tadi ni untuk jaga. Tuan-tuan, banyak kes tuan-tuan terjadi isu macam ni tuan-tuan. Sampai satu tahap tuan-tuan, saya bulan lepas ada seorang mai jumpa. Minta bincang, minta tolong selesaikan. Dia minta Ustaz nak tanya berkenaan dengan masalah faraid. Saya dah tanya berapa orang Ustaz dan setakat ni tak ada seorang Ustaz boleh rongkai tentang masalah faraid saya. Saya minta Ustaz tolong ni Ustaz. Dan saya yakin kalau tengok cara Ustaz duk cerita tadi ni, Ustaz pun tak boleh rongkai cerita masalah faraid saya ni. Saya kata kalau dah tak boleh rongkai, jangan jumpa saya, pergi cari orang lain lah. Dia kata tak lah, kok Ustaz try boleh kok rongkai masalah tu. Saya kata minta cerita. Dia pun cerita semua. Oh, saya nampak punca masalahnya ialah tentang masalah begini-begini. Saya pun buka balik. Saya kata, okey lah ni faham macam ni. Hukum dia begini. Punca haknya selesai dia begini-begini. Bila saya sebut apa semua tuan-tuan, dia pun tengok nilai dia dapat. Dia kata, oh rupanya ada jalan boleh kita nak selesai masalah ni ikut faraid no. Ya, saya kata ada. Kok mana jalan pun ada jalan keluar dah. Dia pun tengok lama dia tahu Ustaz macam ni Ustaz. Faraid ni kita tolak tepi, kalau nak bagi sama rata kok mana? Maksud apa tuan-tuan? Maksud yang tak boleh rongkai tu apa? Dia nak cari jalan supaya semua dapat sama banyak, tak tikai. Yang tu ya. Bukan pasal tadi nak tengok dapat berapa banyak mana apa semua tak. Bukan pasal tu. Pasal dia nampak kalau bagi faraid, dia dapat sikit. Bagi dapat sikit. Maka dapat sikit tu yang menyebabkan dia oh tak boleh jadi. Kena pula yang kebanyakan jadi kes apa dia? Contoh. Dia ada keluarga, yang mati tu Tok Wan dia. Tok Wan dia ni ada seorang anak perempuan dan dia ni ialah cucu kepada Tok Wan tadi ni. Dia lelaki. Yang mati tu ialah siapa? Tok Wan. Tok Wan mati tu, mati kemudian lepas mak dia mati. Bila Tok Wan mati, mak dia mati tahun 2000 katalah. Mak dia mati 2020. Tok Wan dia mati 2021. Tok Wan ni ada seorang yang anak cucu tunggui. Laki. Bila Tok Wan tu mati, cucu hak laki ni dapat tak kata? Cucu hak laki tadi ni dapat tak kata Tok Wan? Dapat tak? Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Pasal tadi ni mak dia perempuan. Bila mak dia perempuan terputus hubungan untuk dapat kata Tok Wan tadi ni. Dia sampai ke mak dia ya. Kecuali lah kalau Tok Wan tadi ni ada anak laki, lepas tu anak laki tersebut menikah dapat seorang anak perempuan, maka anak perempuan tu dapat. Pasal apa? Dia ni ialah cucu yang kuat dengan sebab tadi ni pak dia laki dengan si mati. Bila dia hak perempuan tadi tak dapat, dia jadi apa? Dia tak, oh tak boleh ni Tok Wan kaya. Jadi kot tu. Nak dapat kau mana Ustaz? Ada tak jalan dapat? Ya, ada. Melalui apa? Melalui kaedah wasiat wajibah. Yang pernah kita sebut dalam kuliah kita yang dulu. Maka yang tu jalan ada. Maka hak tu nak kena faham.
Lah ni orang tak nampak tentu. Dia tak, oh mana boleh. Lah ni cerita si mati Tok Wan. Saya ni memang tak ada waris lain. Melainkan saya ya. Dia hanya ada anak seorang perempuan. Lepas tu lah ni saya cucu tunggal si mati. Takkan saya tak ada bahagian. Kalau pergi bahagian pusaka pun dia akan sebut apa? Oh ada dengan jalan wasiat wajibah. Maksud wasiat wajibah apa? Hanya boleh ambil tak lebih daripada 1/3 harta si mati. Yang tu ya. Jika tidak, kalau ada benda yang lain lebih utama, maka tak diberikan. Tapi biasanya dapat 1/3 tersebut. Maka nak sebut tuan-tuan kesimpulannya dalam isu ni tuan-tuan, kebanyakan masyarakat kita tak nampak tentang kelebihan dan maha besarnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bayang tengok. Saat ketika si mati ni mati, harta itu diberi secara faraid. Daripada harta faraid tersebut, ketika diberikan kepada ahli waris, maka ahli waris itu ketika dia ikut hukum faraid, maka di situ dah dapat pahala. Pasal apa dapat pahala Ustaz? Pasal bagi rata. Pasal ikut hukum Allah. Ketika kita ikut perintah Allah yang Allah sebut dalam Quran, maka itu dikira sebagai ibadah. Pasal itu perintah Allah. Bila kita buat ikut perintah Allah, ibadah, dapat pahala tak? Ya, ada pahala. Pertama, dapat pahala. Yang kedua, bukan setakat orang yang dapat duit rata tadi dapat pahala. No, hak si mati yang meninggalkan rata pun dapat pahala. Pasal apa? Rata dia itu dibahagi mengikut hukum Allah. Awak kita ni bila nak mati ni, kita nak apa waktu tu? Tak ada benda lain. Rata kita pun tak boleh buat apa waktu tu. Melainkan ketika digunakan dengan cara hukum Allah yang dikirakan sebagai ibadah, barulah habuan kita dapat dalam kubur tu. Ni kita duk wakaf apa kapet kita ni. Lagi sikit lagi. 40,000 lagi kan. Habuan kita tu. Bila kita bagi tu. Habuan kita hadis sana tu. Saham duk dapat. Lagi mana kapet itu digunakan untuk solat. Lagi itulah kita dapat pahala. Dah. Ni. Dua. Yang ketiga, bukan setakat si yang penerima harta tu dapat pahala. No, haknya peninggal harta pun dapat pahala. Dia dapat pahala, anda pun dapat pahala. Bila kita buat bagi ikut hukum Allah. Yang ketiga, di situlah ada keberkatan daripada harta yang ditinggalkan. Berkat macam mana Ustaz? Bahagi faraid, tengok-tengok, oh tak banyak pun, dapatlah seorang 200. 200 pun bukan banyak, bukan 200,000, 200 ringgit ya. Tuan-tuan, berkat ini bukan dinilai daripada jumlah yang banyak, tetapi dinilai di sisi Allah dengan bila kita dapat tu tidak menyusahkan hidup kita. Dapat 200 ya, tapi 200 itu ketika dia dapat, tengok-tengok, oh ada peluang, dia pun katalah dia menega. Pasal lah musim PKP orang dekat menega jadi. Hak kawan ni pula dapat agak rata si mati, tapi bukan dapat melalui jalan faraid, tapi bincang bagi sama rata. Dapat apa? Tak banyak pun 2 juta. Berapa? 2 juta. Baik, 2 juta tu dia guna buat apa? Dapat 2 juta seronok. Seronok. Oh, aku dapat 2 juta daripada rata ayah aku ni. Tengok-tengok, oh lepas tu kena seruk. Duit 2 juta tu boleh buat apa? Saya tanya tuan-tuan, dia dapat 2 juta tapi dia kena seruk. Seruk tak boleh cakap apa, duk keras gitu ya. Agak-agak boleh buat apa? Tengok saja. Hak 2 juta tadi ni. Pasal apa jadi tu? Pasal tadi Allah menarik keberkatan daripada harta yang diambil, tak ikut hukum Allah. Yang ni nak bagi faham dalam masyarakat supaya masyarakat nampak tujuan kata bagi mengikut sistem pusaka dalam Islam. Tuan-tuan, bukan kata kat orang tuan-tuan. Bila mai kat kita, tuan-tuan kita, oh aku dah faham dah hukum Allah ni, duk mengaji ni. Tengok-tengok bila bincang keluarga, lah ni payah abang kalau nak bagi cara faraid ni abang dapat lebih, kami hak perempuan dapat sikit. Lah tak adil, kita bagi sama rata. Agak-agak tuan-tuan boleh tak buat itu? Kita ada seorang lelaki, adik kita lagi 3 orang perempuan. Tiba-tiba dia kata lah ni, abang lah macam ni, kalau ikut faraid abang dapat lebih. Kami tahu dah abang dapat lebih. Lah macam ni, kita bagi sama dah. Baru adil. Tuan-tuan nak kata apa? Tak boleh ni, mengaji Ustaz kata ni, aku nak cari keberkatan daripada harta ni, aku nak bagi ikut hukum Allah, bagi ikut faraid. Betul lah bagi ikut faraid, pasal lah abang dapat lebih, abang nak tu lah. Tuan-tuan nak kata apa?
Abad jenah. Adik-beradik kita tadi bagi sama ada apa-apa. Lah ni kalau kata abang dapat 100,000, kami dapat 50,000, tak adil. Pasal abang lelaki tadi dapat banyak. Lah bagi sama ada. Kita dapat jenah. Bawa pergi bagian mereka kecil. Bila pergi bicara pun dia kata tadi, setuju kan ni nak pergi ikut Faraid ni? Oh, kami tak setuju. Kami dah sepakat nak pergi sama rata. Tengkap pula bergaduh satu. Jadi panjang rata. Boleh dah nak pergi ikut Faraid? Boleh. Kalau kata setuju, haknya adik-beradik tadi tak setuju nak pergi sama rata. Cara dia macam mana? Baiklah macam ni. Abang dapat dulu 100,000. Hampa dapat seorang 50,000 tadi ni. Baiklah ni. Daripada rata abang tu, abang kelang 50,000 tolak tepi. Bagi sama 50. 50 ni lagi, abang pecah. Bagi kita bagi. Inilah. Pecah. Masa tu tadi kita setuju sama rata. Kalau setuju bagi sama rata berapa? Katalah dapat seorang 70,000. Ataupun 65,000. Baik, 65,000. Abang 65,000, hampa pun 65,000 contohnya. Baik, cara macam mana? Baik, abang ulang duit tadi ni 50,000 abang pegang. Okey, ambil lagi 15,000 sini. Hak baki abang dapat hak 100,000 pasal aku haknya bahagian lelaki dapat 100,000 lebih, dua bahagian pada perempuan. Nah, ambil gambar. Agak-agak tuan-tuan boleh buat tu tak? Pasal setuju nak pergi sama. Bagi ikut hukum Allah dulu, dapat bahagian kita, baru kita bagi kat adik-adik kita tadi ni. Boleh tak abang tu? Boleh tak abang tu? Tak boleh, mohong. Pasal apa saya kata mohong? Pasal agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat 10,000 duduk depan tuan-tuan ni, 10,000 nak bagi kat adik-adik tadi, tambah lagi 15,000, tuan-tuan nak bagi tak? 100,000 ni, 50,000 nak bagi jadi 15,000. Oi, banyak 1,000 jadi dah. Tu besar rahmat dah aku bagi. Nampak tak tuan-tuan? Yang ni yang berlaku dalam masyarakat. Betul, boleh sembang mulut pasal duit tak duduk depan mata. Kalau duduk depan mata tuan-tuan, Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan tak pelik kalau orang faham hukum Allah. Saya sebut tuan-tuan, kes tuan-tuan jadi di ada satu keluarga, anak dia mati. Bila anak dia mati, yang tinggal ialah menantu perempuan dan juga suami isteri ni. Rata ditinggalkan oleh anak dia tadi ni tak banyak pun 600,000. 600,000 tuan-tuan. Dia minta mai jumpa menantu perempuan, lepas tu suami isteri. Dia kata, ni Ustaz, lah ni nak minta tolong Ustaz kira, lah ni anak saya mati, ni kata dia tinggalkan dia umai semua dokumen. Saya pun tengok-tengok semua. Baik, lah ni macam mana Ustaz tolong kira Ustaz? Lah ni saya setuju nak ikut hukum Allah Faraid, Ustaz kira. Saya pun buat kira. Bila buat kira, isteri hanya dapat 1/4 daripada rata. Baki tu yang dapat siapa dia? Pak dan juga mak si mati. Bila saya kira-kira semua tu, dia tengok, uish, dia bahagian dia banyak. Bahagian ayah dapat apa waktu tu? Ayah dapat asabah, baki rata. Tengok macam tu, dah ni Ustaz. Baik, berapa jumlah haknya bahagian saya? Saya pun buat kira tu, okey. Jumlah haknya ayah dapat lebih banyak daripada ni dapat. Daripada menantu dapat. Lah ni Ustaz ni hak bahagian saya setuju untuk saya hadiahkan kepada menantu saya. Betul ke haji ni? Saya kata ni, hampa ni 300,000 lebih ni haji nak bagi kepada menantu ni. Betul ke? Dia kata ya. Haji tak rasa apa ke? Tak apa, ni menantu saya sayang. Saya ada anak seorang tu ya. Lah ni saya nak bagi kat menantu saya. Agak-agak tuan-tuan boleh buat begitu tak? Banyak ni, dekat 100 dia bagi. Jadi ya, ni bagi semua. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan setakat tu, dia cari pula seorang apa menantu dia menikah dengan orang lain. Bagi menikah. Sebab dia kesian menantu dia ni bagus sungguh lah dia bagi. Nak sebut bila orang faham tuan-tuan, berapa banyak pun dia tak nampak di situ. Tapi yang dia nak cari ialah keberkatan di sebalik rata yang ditinggalkan. Itu maksudnya. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Baik, kita sambung bacaan kitab kita. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita. Kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan sebab-sebab yang menghalang harta pusaka. Muka surat 27. Muka surat 27. Baik. Sebab-sebab yang menghalang harta pusaka ini, menghalang daripada dapat harta pusaka ini. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi darain amin. Sebab-sebab yang menghalang ahli-ahli waris dari mendapat harta pusaka ialah dengan salah satu sebab daripada 3 sebab. Dalam kitab kita ni dia sebut 3 sebab. Tapi dalam kitab-kitab yang lain
disebutkan semua ada 5 sebab. 5 perkara yang menyebabkan terhalang daripada terima ataupun zakat. Satu hari tuan-tuan tambah. Yang pertama disebutkan di antara sebab yang terhalang daripada terima ataupun zakat ialah dengan sebab menjadi hamba. Menjadi hamba. Seseorang yang menjadi hamba ada salah haram daripada terima ataupun zakat kerana hamba tersebut merupakan hak milik tuannya. Hamba, kisah dia apa? Kisah dia pun seperti harta. Maka ketika dia jadi hamba, bila berlaku kematian, siapa yang mati? Keluarga dia mati. Maka dia tak boleh nak dapat harta tersebut pasal dia pun hamba. Terhalang daripada terima ataupun zakat. Kecualilah dengan sebab-sebab tertentu. Contohnya apa? Dia jadi hamba yang mukatiban, iaitu yang buat apa tuan dia buat syarat. Kalau hang boleh bayar sekian banyak 100,000 kat aku, maka hang bebas. Maka waktu tu dia boleh dapat harta pusaka. Pasal apa? Pasal tadi dia nak boleh kumpul duit, nak bayar kepada tuan dia supaya dia bebas. Jadi orang biasa. Aduh. Baik, yang ni kita tak bahas panjang, cuma disabitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Seseorang hamba yang menjadi milik orang, ia tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu dengan bebas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebab seseorang itu terhalang daripada terima harta pusaka, terhalang itu iaitu terhalang terus daripada terima harta pusaka ialah dengan sebab al-qatil, iaitu membunuh pewaris. Ini berdasarkan hujah berikut, iaitu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis tersebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan fa innahu la yarithuhu wa illam yakul lahu warithun ghayruhu wa in kana lahu waladahu aw waladihi falaysa lil qatil miras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya, sekalipun orang yang dibunuhnya itu tidak mempunyai ahli waris pun. Dan jika orang yang dibunuh itu bapanya atau anaknya, maka bagi pembunuh itu tidak berhak menerima harta peninggalan orang yang dibunuh. Maksud dia apa tuan-tuan? Apabila orang yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang, dia tak boleh terima harta pusaka. Baik. Dalam masyarakat kita lah ni ada tak kisah yang bunuh ni? Contoh tuan-tuan, bila sebut tentang kes bunuh, sabit dengan ayat Allah dalam Quran serta berkenaan dalam surah Al-Baqarah. Apa dia? Ni seorang satu keluarga yang pak menakan dia ketua kabilah. Ada seorang anak menakan, pak menakan ni tak ada waris melainkan anak menakan seorang ni. Dia duduk tunggu bila pak menakan dia nak mati, dia nak dapat harta, tak dapat. Lalas dia buat macam mana? Jalan nak pergi cepat, pak menakan dia mati, dia bunuh pak menakan dia. Ini disebut dalam Quran serta surah Al-Baqarah. Baik, lah ni hanya isu bunuh tak ada. Saya bagi contoh tuan-tuan. Adakah dia terhalang terima harta pusaka? Kita duduk di sini, anak kita ada di Kuala Lumpur. Lah musim Covid, nak balik main apa semua tak boleh lagi. Tiba-tiba dia buat surat palsu ke apa, buat mohon pada tanya alasan nak pergi apa, pi bawa ayah dia pi cucuk pasal Covid. Dapatlah kebenaran balik mai. Balik mai dalam keadaan dia membawa virus Covid. Sampai di rumah. Hari ni sampai, esok ayah demam. Demam, batuk, teruk apa semua. Dah tak tahu macam tengok teruk, bawa pi klinik, tengok-tengok doktor sahkan positif, bawa masuk hospital. 2 hari masuk hospital, masuk ICU pun semua, meninggal. Soalan dia, adakah anak tu terhalang terima harta pusaka? Halang tak? Kerana dia balik, dia bawa virus Covid, pak dia mati. Anak tu terhalang nak terima harta pusaka? Ke dia boleh dapat harta pusaka? Boleh tak tuan-tuan? Boleh dapat? Boleh dapat. Jawapan dia boleh dapat. Pasal apa boleh dapat Ustaz? Pasal bukan dia niat nak bunuh.
Yang kata bunuh tadi ni ialah memang dia niat nak bunuh. Sekarang ni dia niat bunuh. Dia pun tak tahu kata dia bawa virus COVID. Bila benda tu nak jadi, maka tak boleh sabit hukum kata nak sebut kata dia membunuh pak dia. Yang boleh sabit hukum macam mana? Contoh macam ni, dia bawa pak dia kata bila lah pak aku nak mati, dah tua tak larat, umur 90 lebih tak mati-mati. Nak buat macam mana? Tengok, bawa dapat tahu kata ayah kena serangan jantung. Dia pun tak apalah, ayah dia tengah dah sihat sikit. Dia bawa naik kereta. Dia bawa naik kereta, bawa laju. Sampai dia tengok, jangan bawa laju orang ni. Lagi aku kena serangan jantung pula, mati. Tak apa ayah, bawa lagi laju. Kena buat drift pun semua. Lelah ayah dia terkejut, mati. Dia niat bawa laju tu pasal apa? Nak bagi ayah dia mati. Dia ayah dia sakit jantung, mati. Saya tengok, mati. Lah ni anak tu dapat tak kata bercakap? Dapat tak kata bercakap? Tu, terus geling pula, tak dapat. Baik, dapat tak dapat? Tak dapat ke dapat bergantung kepada niat dia tadi ni. Kalau dia niat dia memang nak bunuh ayah dia, dan benda tu diketahui orang, maka dia juga terhalang daripada terima atau pusaka. Pasal niat bunuh tadi ni. Sebab itulah dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi disebut apa? Al-qatilu la yarisu. Orang yang menjadi pembunuh terhalang daripada terima atau pusaka. Pasal apa tuan-tuan terhalang? Pasal tadi ni dia telah melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan benda itu cepat sampai. Sebagaimana disebutkan dalam kaedah fiqhiyah, man ista'jala syai'un qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang melakukan mempercepatkan sesuatu belum sampai waktunya, uqiba bihirmanihi, nescaya dia terhalang daripada nak menerimanya. Siapa yang mempercepatkan benda tu tak sampai lagi waktu dia, tapi dia buat bagi cepat nak sampai, maka dia terhalang daripada terimanya. Sabit dengan kaedah fiqhiyah disebutkan begitu. Maka dalam kaedah lain juga disebutkan apa dia? Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tadi nak dapat kata pusaka, nak bagi pak mati, maka dia buat satu perbuatan menyebabkan pak dia mati, maka dia terhalang daripada terima atau pusaka. Maka dalam riwayat An-Nasa'i menyebutkan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Orang yang membunuh tidak berhak sedikit pun mendapat harta warisan daripada harta peninggalan si mati. Dan juga hadis riwayat daripada Abdul Bar juga sebutkan begitu. Baik, itu yang kedua. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa idza qataltum nafsan, apabila engkau melakukan pembunuhan terhadap sesuatu jiwa, fadara'tum fiha, maka engkau terhalang daripadanya. Terhalang apa? Terhalang daripada terima atau pusaka. Dua. Dan yang ketiga, syarat ataupun sebab menyebabkan terhalang daripada terima atau pusaka ialah dengan sebab ikhtilafuddin, iaitu berlainan agama. Berlainan agama. Seseorang Islam tidak berhak menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal dunia yang bukan beragama Islam. Dia Islam tapi keluarga dia tak Islam, tiba-tiba ada seorang ahli keluarga dia mati, maka dia boleh tak terima harta pusaka ahli keluarga dia tadi ni? Tak boleh, pasal berlainan agama. Dan juga hukum dia sama, kalau ketika dia mati, dia telah beragama Islam, ahli keluarga dia tidak beragama Islam, ahli keluarganya pun tak boleh nak dapat harta dia sebab dia beragama Islam. Bila berlainan agama. Maka begitulah sebaliknya, seseorang yang bukan agama Islam, sama ada ia kafir asal ataupun murtad, mereka itu tidak berhak juga menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal dunia yang beragama Islam, sabit dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Syaikhan, iaitu Bukhari dan juga Muslim, la yarisul muslim al-kafir walal kafiril muslim. Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi harta orang Islam. Maksudnya jika berlainan agama, berlaku kematian, tak boleh nak dapat harta atas jalan faraid ataupun sistem pusaka dan Islam. Baik. Ustaz, itu dia sekarang Ustaz, bukan pasal ni dia tak murtad, tetapi dia ni ikut fahaman lain.
Kita ni ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia ikut fahaman lain. Apa dia? Fahaman Syiah contohnya. Dia ikut Syiah. Maka ketika ayahnya mati, anak yang ikut Syiah tadi ni, dia dapat kata pusaka tak? Dapat kata pusaka tak? Maka jika dia isytiharkan, jawapan dia, jika dia isytiharkan memang dia ikut Syiah, cara amalan dia, cara ibadah dia, semua Syiah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, maka di negeri Perak hukumnya ialah dia bukan beragama Islam dan dia terhalang terima daripada pusaka. Tuan-tuan, kita Perak telah disebutkan, diwartakan ataupun Jabatan Mufti telah keluarkan Syiah adalah bukan daripada agama Islam. Maka tak boleh bahas. Ustaz, ada tak negeri yang tak sebut kata Syiah tu daripada bukan agama Islam? Wallahu alam, setakat makluman saya tak tahu. Katanya ada. Dia tak terang-terang sebut. Tapi kalau Perak memang jelas-jelas sebut berkenaan dengan Syiah bukan daripada agama Islam dan wajib ditentang. Kalau ada, minta maklum kepada bahagian pejabat agama untuk mereka buat tindakan. Itu jalannya. Okey? Baik. Yang ni. Baik. Persoalan yang kedua. Ustaz, apa dah Ustaz? Ni waktu ketika, persoalan dia ialah waktu ketika ayah dia ni nak mati, dia ni agama Nasrani ataupun Kristian. Bila tengok, oh ayah dia sakit teruk ni, lalu dia pun masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Pasal dia nak kata ayah dah. Dia kata kalau ayah mati, saya tak agama Islam, maka saya tak dapat kata. Dia pun pilih mengucap 2 kalimah syahadah. Mai kat masjid apa Sungai Pasang ni. Kampung Pasang ni, mai minta Tok Imam, saya ni nak masuk Islam. Oh, hang ni anak siapa? Anak Haji sekian. Oh, ayah hang ni anak ni. Ya. Oh. Lah agama apa? Saya kan orang Cina, ikut Kristian, Buddha. Oh, baik nak masuk Islam ni? Baik, bawa masuk Islam. Lepas masuk Islam, hari ni masuk Islam, esok ayah dia mati. Soalan dia, anak dia masuk Islam tadi dapat tak kata pak dah? Dapat tak? Dapat tak? Jawapan dia ialah dapat. Pasal apa pula dapat Ustaz? Kan anak dia masuk Islam pasal dapat kata, dia masuk Islam pasal nak dapat kata tu, hak tu dia dengan Tuhan. Tapi hukumnya apa? Bila sah memang dia dah masuk agama Islam, bila pak dia mati, maka anak tadi layak untuk dapat kata pusaka si mati. Kita pula duk buat hukum, tak boleh. Ini bukan dia ni, tak boleh. Itu bukan hak kita. Sama ada betul ke tidak, hak tu dia dengan Tuhan. Dapat duit tu tengah-tengah seminggu lepas tu dia masuk balik Kristian. Hak tu dia dengan Tuhan. Tapi yang sah ketika pak dia mati, dia beragama Islam. Sebab tu syarat tadi ni. Yang kita boleh nak agama. Baik, seterusnya. Yang keempat di antara sebab terhalang daripada terima harta pusaka ialah tidak tentu kematiannya. Itu tak ada dalam kitab, tuan-tuan kena tambah. Tidak tentu kematiannya. Tak tentu kematian macam mana? Mati serentak. Contoh apa? Anak dengan pak ni naik kapal. Tiba-tiba kapal kena ribut. Tenggelam. Bila pasukan penyelamat mai tengok, dua-dua dah mati. Maka tak tahu siapa mati dulu. Maka ketika saat tu, ayah tak boleh dapat kata anak tak boleh dapat kata ayah. Pasal apa? Dikira tidak tentu kematiannya. Dikira mati serentak. Pasal dua-dua mati tadi ni. Sama juga macam ayah dengan anak naik kereta, tiba-tiba accident. Bila accident tu mati, dua-dua mati di tempat kejadian. Maka ayah tak boleh dapat kata anak tak boleh dapat kata ayah, pasal dikira mati serentak. Kecuali lah kalau contoh macam ni, naik kenderaan, siapa ayah bawa kereta, anak bawa kereta, ayah duduk sebelah, bawa saya tengok accident. Waktu accident tu orang buka mai tolong apa semua, tengok oh ayah dia tengok dah nyawa-nyawa orang. Nyawa-nyawa ikan dah nak mati. Anak dia pun duk urus tak ada nak apa. Ayah mati di tempat kejadian, sempat depa ajak mengucap. Haknya anak hak accident kena teruk tadi ni, tengok tangan putih apa semua. Tak mati lagi. Depa bawa pergi hospital. Dalam perjalanan sampai ke hospital, anak tu mati.
Soalan dia, anak dapat tak kata ayah? Ayah mati di tempat kejadian, anak mati dalam perjalanan ke hospital. Anak tu dapat tak kata ayah? Dapat tak? Dapat. Pasal apa dapat? Pasal anak mati lewat daripada ayah. Serta dia macam mana? Serta pada tengok siapa yang mati dulu. Piramli buat cerita tu. Siapa yang mati dulu? Do ke Minah dalam tu. Pasal apa? Pasal tadi nak dapat kata dia ni. Sebut tu. Tengok siapa yang betul. Walaupun tempoh matinya itu ialah dekat. Hak ni mati, ayah mati ke apa? 11.30. Anak 11.50. Kira anak dapat kata ayah. Ustaz dapat berapa dia dah mati dah? Maksudnya apa? Bahagian anak tu ada, berapa bahagian dia dapat. Lepas tu anak, bila kata anak pula dikumpulkan masuk harta ayah, barulah dibahagikan berapa nilai bahagian dia. Itu maksud dia. Bukan maksud kita dapat, kena ambil hang ni. Hang dah mati dah, tapi harta hang dah nak ambil hang. Tak ada, dia tak boleh buat apa dah. Tapi dapat kepada warisnya. Itu maksud dia. Okey? Ini yang disebutkan yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, sebab-sebab yang terhalang daripada terima harta pusaka ialah anak yang tidak diakui nasabnya. Anak yang tidak diakui nasabnya. Kena tambah yang kelima itu, iaitu anak yang tidak diakui nasabnya. Maksud anak yang tidak diakui nasabnya apa dia? Iaitu contohnya seperti anak zina. Anak zina. Bila anak zina, anak tu tak ada kaitan dengan pak dia. Contoh, laki dengan perempuan, mereka ni buat projek. Tengok-tengok, perempuan ni mengandung. Bila mengandung, barulah kalau nak menikah. Menikah. Bila menikah, anak ni tidak anak tak sah syarah. Maksudnya anak zina lah. Bila dah menikah apa semua, tiba-tiba laki ni mati. Anak ni dah beranak apa semua, dah besar. Laki ni mati. Bila laki ni mati, anak tadi ni, anak zina yang mereka buat sebelum berkahwin tadi ni, anak lelaki dapat tak kata pak dia? Tak dapat. Pasal ini bukan pak dia yang sebenar. Selepas pak dia berkahwin, mereka buat sebelum berkahwin, maka tak dapat kata. Anak zina tu hanya dapat bahagian daripada maknya sahaja. Bahagian mak ya. Ikut belah mak, iaitu kalau Tok Wan dia belah mak tadi ni meninggal dunia, maka dia pun dapat. Tapi belah pak tak dapat. Pasal anak zina. Satu, dalam yang kelima juga, anak yang tak diakui nasabnya ialah anak li'an. Anak li'an. Anak li'an ni macam mana Ustaz? Anak li'an ni ialah anak yang tidak diakui oleh suami, akan itu anaknya. Kita sebut dah dulu ni. Apa dia? Suami isteri. Suami ni kerja Navy contohnya. Kerja Navy, tengok-tengok, dia balik-balik hari ni yang terakhir, esok dia nak pergi bekerja, tugas kena pergi buat orang pada kitab perairan Malaysia. Tempoh lama mana? Katalah 4 bulan. 4 bulan pula baru boleh balik pula. Hari ni lepas apa semua, dia pun pergi. Bila pergi 4 bulan pergi, dia pergi bulan 1. 4 bulan lepas tu, bulan 5 boleh balik. Dia pun balik 1 bulan 6 balik. Lepas dia pergi dalam 4 bulan balik, 1 bulan 6 balik. Bila 1 bulan 6 balik, tengok-tengok, isteri pun sambut. Sambut, tengok-tengok. Waktu dia sambut tersebut, isteri dia tu, abang, alhamdulillah abang, saya dah mengandung. Suami seronok dah? Seronok lah, baru menikah dia dah mesti mengandung. Mengandung mana dia tengok, bawa pergi klinik. Kenapa? Pergi klinik lagi, tanya suami dia. Tak pergi lagi. Jom pergi klinik, kita cek tengok. Pergi cek tengok, mengandung. Bila mengandung apa semua, doktor pun beritahu, alhamdulillah tahniah tuan dah dapat akan jadi ayah ni, isteri dah mengandung. Tapi tengok-tengok ni kandungan dia berapa bulan doktor? Kalau saya tengok ni tempoh mengandung ni baru 2 bulan. Mengandung baru 2 bulan. Dia tinggal isteri dia dah 4 bulan. Anak tu anak apa? Contohnya. Maka suami dengar-dengar 2 bulan, dia pun lain macam ni tak apa, balik rumah tanya isteri apa semua desak. Isteri tak cerita sampai sudah. Bila tak cerita sampai sudah apa semua, dia kata macam ni, aku tak mengaku anak yang engkau kandung sekarang ni ialah daripada hasil aku.
bukan anakku. Maka dia bersumpah. Bawa pergi mahkamah apa semua, jumpa, minta Tuan Hakim, saya nak buat pengakuan bahawanya anak yang sedang dikandung oleh isteri saya ni bukan anak saya. Dia bersumpah sebanyak 4 kali dan kali kelima dia sumpah laknat. Itu panggil sumpah li'an tadi ni. Maka bila dia yang kali kelima suami sumpah laknat, kalaulah saya bersumpah bahawasanya anak yang dikandung oleh isteri saya bukan anak saya, hasil daripada saya, jika saya menipu maka saya akan mendapat laknat daripada Allah. Yang sebut yang kelima tu. Nanti kita akan bahas hal ni dalam kuliah kita, akhir bulan ni berkenaan dengan qanun jenis syariah yang ada disebut dalam tu. Baik, bila dah suami dah lepas macam tu, mai ke isteri pula dia kena bersumpah. Jangan tengok isteri diam tak berani bersumpah. Itu tanda apa? Tanda isteri memang betul dia salah. Tapi kalau isteri pun kata, kalau aku tak buat sumpah ni tak pergi pecah rahsia, dia pun bersumpah. Dia pun bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, saya menafikan tuduhan suami saya terhadap saya bahawa saya telah melakukan perbuatan yang sumbang hingga menyebabkan saya mengandung. Dia akan bersumpah begitu sebanyak 4 kali. Kali kelima dia sumpah, ya wallahi wa billahi wa tallahi, sekiranya saya menipu di atas penafian ini, maka saya akan mendapat laknat daripada Allah. Dia yang kelima pun sebut macam tu. Bila suami pun dah bersumpah, isteri pun dah bersumpah, ketika saat itu masing-masing dipisahkan. Suami balik rumah dia, isteri balik rumah mak ayah dia, tunggu balik. Bila balik apa semua tersebut, anak yang dikandung tu kira macam mana? Anak itu dipanggil sebagai anak li'an. Anak yang disumpah laknat oleh lelaki tersebut, suami dia. Maka ketika anak tu lahir, anak tersebut tidak layak untuk dapat kata pak dia. Ustaz, kalau anak tu tak lahir, Ustaz, contoh ni sekarang ni isteri telah mengandung 6 bulan. Ni dalam tempoh tersebut suami ni hak lelaki yang sumpah laknat tadi ni, sumpah terhadap isteri dia bukan anak dia tu, dia pun tak boleh hidup seorang, duduk fikir belah pening, tak boleh ni apa semua, raja pun tak boleh, meninggal dunia. Mati. Bila mati tersebut lepas 6 bulan tadi ni, ni anak tu dapat tak kata pak dia pada suami dia? Dapat tak? Tak dapat sebab anak tu li'an, anak yang disumpah laknat. Isteri dia tadi dapat tak kata suami dia? Anak memang tak dapat lah pasal anak li'an. Isteri tadi dapat tak kata suami dia yang disumpah laknat tadi ni? Dapat tak? Dapat tak dapat tu tengok tempoh iddah. Kalau dalam tempoh iddah boleh lagi. Tapi kalau bukan lepas tempoh iddah, tak boleh dapat kata lah. Tempoh iddah tadi, talak tadi berapa? 3 bulan. Maka 3 bulan tersebut, kalau dalam tempoh 3 bulan lepas daripada lafaz tersebut, boleh. Jika tidak, pun tak dapat kata pusaka. Okey, maka kesimpulan yang kita nak sebutkan pada pagi ini, iaitu ada 5 sebab yang menghalang daripada terima harta pusaka. Yang pertama ialah hamba. Yang kedua ialah orang yang membunuh pewaris, juga terhalang. Yang ketiga, berlainan agama. Yang keempat ialah tidak tentu kematiannya ataupun mati serentak. Dan yang kelima, anak yang tidak diakui nasabnya, iaitu anak li'an ataupun anak zina, yang terhalang daripada terima harta pusaka. Maka inilah 5 sebab yang menghalang daripada terima harta pusaka. Lain pada tu, tak termasuk daripada yang menghalang terima harta pusaka. Ustaz, dah ni tak ada satu mati, dia ada seorang main mengaku kata yang mati ni ialah kena waris dengan dia. Dan ni siapa yang mati ni? Hang siapa dia ni? Saya ni ada kena kaitan dengan si mati. Kena kaitan dengan si mati. Ya, kena kok mana? Ni kami ni satu Tok Wan. Tok Wan yang mana? Tok Adam dia dah. Boleh tak boleh? Boleh. Hang mengaku kata kita satu keturunan Tok Adam boleh, tapi hang kena tunggu berapa pangkat nak sampai ke Tok Adam nak bertemu apa tu. Jawapan dia apa? Memang tak dapat dah tu. Tu maksudnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya buka sikit soalan jika ada sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada pagi. Tidak. Ya. Anak li'an tadi, dia hanya tak bersumpah. Okey. Wallahu ta'ala berkenaan dengan isu tersebut, kalaulah tadi ni suami dan isteri ni tak bawa ke mahkamah, tapi mereka duduk bincang apa semua, contoh katanya isteri tersebut dia pun bila desak-desak dia mengaku. Maka bila dia mengaku, anak tu dikira anak zina, bukan anak li'an. Anak zina pun tak masuk. Tadi kita sebut anak zina ataupun anak li'an.
Kalau contoh sampai sudah isteri tak mengaku, maka anak tu layak dapat harta si mati. Pasal apa layak dapat? Pasal tak ada bukti yang menyebabkan kata anak itu adalah anak luar nikah ataupun anak zina ataupun anak li'an si mati. Tak ada boleh. Walaupun suami mengaku tak mengaku juga. Pasal apa? Pasal dia mesti melalui pengadilan. Bila mahkamah tentukan kata anak ni ialah anak li'an dengan sebab dia sumpah tadi, barulah terhalang terima harta pusaka. Jika tidak, dia tak mengaku macam mana pun, tetap anak tu layak dapat. Ikut hukum berdasarkan perundangan yang ada. Itu masalah. Ya. Ya, tak timbul. Lagi mana tak bawa tak timbul. Sama juga hukum berkenaan dengan suami yang telah melafazkan talak pada isteri tapi tak bawa ke pengadilan. Maka mahkamah tak putuskan kata mereka bercerai. Kes hendak sebut cerai banyak kali, tapi bila bawa ke mahkamah tengok dia dah sebut berapa kali? 20 kali dah. Balik aku cerai hang talak 10, talak 30 semua, tapi tak pergi mahkamah. Bila bawa pergi mahkamah, mahkamah pun tanya, tuan hakim pun tanya semua. Dia pelatlah, dia kata mengaku, mahkamah satukan talak 1. Berapa talak? Baru 1, walaupun hak tadi sebut banyak kali dah. Setiap kali balik dia sebut cerai talak 1, cerai talak 1. Berapa kali sebut? 30 kali dah. Tapi mahkamah bila terima apa maklumat tersebut, bicara semua, baru jatuh cerai talak 1, baru talak 1. Ikut pengadilan. Maka sebab tu dalam isu berkenaan dengan masalah agama ni, minta diselesaikan segera, takut menyebabkan hak tadi ni, perbuatan tu menyebabkan menghalangkan benda-benda yang lebih besar dalam masyarakat. Okey, itu maksud dia. Ada lagi tak yang terakhir? Ya. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Soalan yang ditanya betul. Wallahu a'lam. Isu berkenaan dengan apabila berlaku tentang masalah orang yang membunuh terhalang daripada terima harta pusaka. Contoh apa dia? Anak jadi hakim. Bila anak jadi hakim, tiba-tiba yang menjadi pesalah itu ialah pak dia. Pak dia buatlah satu kes jenayah. Bila kes jenayah bawa ke mahkamah, anak jadi hakim. Anak jadi hakim yang menjatuhkan hukum apa? Pasal pak dia ni keraduk pengedar daun ketum. Betul. Lalah jatuh hukum pada pak tu ialah hukuman gantung sampai mati. Persoalan dia, adakah anak tersebut yang menjadi hakim terhalang terima harta daripada pak dia yang dijatuhkan hukum gantung sampai mati? Terhalang tak? Jawapan dia ialah terhalang daripada terima harta pusaka. Terhalang. Ustaz, pasal pak anak dia tugas dia ialah jadi hakim, Ustaz. Hak jadi hakim itulah yang menyebabkan bila jatuh hukum. Lepas tu macam mana, Ustaz, dia dapat harta pusaka? Cari, tukar kepada hakim lain. Dan bila berkaitan dengan keluarga, biasanya tidak akan diletakkan anak ataupun ahli keluarga itu menjadi hakim untuk selesaikan kes. Takut ada penyelewengan ataupun tidak terlaksana hukum yang sebenar. Dalam kitab sebut tak? Ya, memang ada. Antara kitab yang disebutkan ialah kitab yang telah dikeluarkan oleh Ketua Hakim Mahkamah Syar'i Negeri Kedah, dikeluarkan di antara sebab yang terhalang. Kalaupun termasuk sama juga ayah jadi hakim, anak yang bersalah pun sama. Ketika ayah jatuh hukum kata anak tu mati, maka ayah tu terhalang terima harta anak. Oh, tak boleh terima, kena cari orang lain? Ya, cari orang lain. Ganti sebagai hakim. Walaupun sebelum ni dia yang duk bicara kes tersebut, bila main waktu tu, kena cari dia. Pasal apa? Jika tidak, dia jatuh hukum juga, dia terhalang. Yang ni yang disebutkan dalam kitab, menyebutkan kata terhalang tu bukan hanya sekadar sengaja membunuh, termasuk jika dia terkait dengan bidang kuasa dia ataupun tugas dia untuk menjatuhkan hukuman kepada si bersalah. Ustaz, lah ni yang jatuh hakim dah jatuh hukum dah. Hukum dia apa? Hukum ialah pancung sampai mati. Duduk di Saudi contohnya. Yang tukang pancung tu siapa? Anak. Yang kenakan pancung tu siapa? Pak. Anak pancung. Boleh tak boleh? Pun tak boleh, sama juga jadi udah. Caranya kena cari yang lain untuk
laksanakan tugas dia. Jika tidak, dia juga terhalang terima harta pusaka, dikira sebagai pembunuh yang menyebabkan terhalang terima harta pusaka. Dan wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Tukang bawa tak? Tukang bawa tak? Tukang bawa tak? Pasal dia bukan yang melaksanakan hukuman. Yang melaksanakan hukuman hak yang pegawai tu kan. Pegawai main tu, okey, gantung. Bila gantung apa, okey, dia tak okey. Tak sebab masa pukul apa? 6. Lepas subuh je kan. Okey, buka bum dia nanti. Yang sebut tadi ni yang menyebabkan jatuh. Dan riwayat cuma yang dalam kitab apa Mahkamah Syar'i tersebut, Hakim Mahkamah Syar'i Kedah tersebut, dia kata yang menjatuhkan hukum. Bukan yang melaksanakan tadi, yang menjatuhkan hukum yang sabit terhalang. Kalau hal lain tu tak termasuk dalam tu. Okey. Wallahu ta'ala, tuan-tuan, kita berhenti dekat tu. Insya-Allah akan datang kita akan masuk berkenaan dengan syarat-syarat mendapat harta pusaka. Kalau ni lagi seronok, tuan-tuan akan tengok banyak dalam masyarakat kita isu berkenaan dengan nak dapat harta pusaka. Dia kata sangka dia layak dapat, tengok-tengok bila faham tanya, oh tak layak dapat namanya, jadi ikut tu. Ada pula yang duk cakap, aku tak layak dapat pasal apa, aku begini jauh begini. Tengok-tengok bila cara-cara, oh layak dapat. Kita akan tengok dalam kuliah kita akan datang berkenaan dengan syarat-syarat untuk mendapat harta pusaka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sama-sama pada pagi ini jadi sikit manfaat dan juga kebaikan kepada kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk yang lemah tu Allah kurniakan pada sini ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.